Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Esther akan menerjemahkan renungan khotbah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 54. 我们一起读诗篇54篇。 Ayat 3 sampai ayat 5 di dalam bahasa Mandarin dan nanti selanjutnya bahasa Indonesia. 第3节到第5节用中文读，第6节到第9节是用印尼文读。第3节，神啊，求你以你的名救我，凭你的大能为我伸冤。神啊，求你听我的祷告，有心听我口中的言语，因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命，他们眼中没有神。 Ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudara, saya memberikan topik doa memohon keselamatan dari musuh. 我给的题目：恳求神拯救的祷告。 Jemaat sekalian, belajarlah berdoa melalui mazmur-mazmur. 亲爱的弟兄姐妹，我们要从诗篇中学习祷告。 Seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther yang juga pernah saya bicarakan kepada saudara. 好像我以前跟你们讲过有关马丁路德所教导的。 Mengapa? 为什么呢？ Sebab banyak sekali mazmur itu digubah oleh penulisnya berdasarkan kejadian yang nyata dalam hidup mereka. 很多圣经作者按照实际的生活写诗篇， Apalagi Daud. 尤其是大卫。 Daud itu mendominasi tulisan kitab Mazmur. 大卫写了很多诗篇， Termasuk Mazmur 54 ini salah satunya. 诗篇54篇是其中一个。 Ya, itu digubah oleh Daud berdasarkan pergumulannya. 当大卫面对挣扎的时候，写这诗篇。 Saudara, Daud menghadapi kejaran dari Saul. 大卫面对扫罗的追杀， Sehingga Daud harus berpindah-pindah berlari ke sana kemari. 大卫要各地逃跑， Ya, di antara lembah, gunung, masuk ke goa dan seterusnya. 在山谷和山洞里躲藏起来。 Tujuannya apa? 他的目的是什么呢？ Untuk bersembunyi. 他要从扫罗躲藏起来， Seperti itu dicatat di dalam 1 Samuel 23 dan 26. 好像撒母耳记上23和26章所记载的。 Karena itu dalam Mazmur ini di ayat kedua dicatat 这诗篇的第2节 ya 提到， bahwa ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. 西弗人来对扫罗说：“大卫岂不是在我们那里藏身吗？” Jadi saudara, Daud yang bersembunyi di lingkungan orang-orang Sifi ini. 大卫在西弗人那里躲藏起来。 Dipikir mungkin orang-orang ini bisa menolong Daud. 大卫以为这些人能够帮助他， Tapi ternyata tidak. 结果没有。 Situasi yang dihadapi Daud itu sulit sekali. 大卫面对困境， Mengapa? 为什么呢？ Karena banyak orang yang mau melakukan pengkhianatan. 因为很多人要背叛大卫。 Orang-orang Sifi mungkin berpikir mau dapat keuntungan dari Daud. Mau dapat keuntungan dari Raja Saul yang berkuasa. 西弗人为了从扫罗得到利益， Sementara Daud walaupun sudah diurapi jadi raja. 大卫虽然已经被告没当郡王， Tetapi Daud belum memiliki banyak pengikut. 大卫随从的人不多。 Jadi saudara, Daud itu berada dalam situasi yang sangat rumit sekali. 大卫真正面对困境， Tentara yang ikut Daud juga sedikit. 大卫的士兵也是很少。 Kalau melawan tentara dari Saul pasti kalah. 如果对抗扫罗的兵丁，一定被打败。
Karena itulah mari kita melihat Mazmur ini dengan baik-baik. 我们一起好好了解这诗篇。 Supaya kita bisa melihat kedalaman pemikiran Daud. 我们要看大卫深刻的理解 Bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. 他与亲近神的关系， Bagaimana juga pengharapannya kepada Tuhan. 他对神的盼望。 Saudara, tadi kita mendoakan banyak saudara kita yang menggumuli kesehatan mereka. 刚才我们为几个弟兄姐妹祷告有关他们的健康问题。 Tadi juga WL kita juga memimpin doa untuk kesehatan kita. 带领将士也是为我们祷告有关我们的健康。 Saudara, saya harapkan kita juga belajar betul-betul hati kita bergantung penuh kepada Tuhan atau tidak. 我希望你在你们心里真正要依靠上帝。 Saudara, saya mengatakan demikian itu dengan sungguh-sungguh. 我真正的跟你们说， Artinya apa? 是什么意思呢？ Tuhan tahu loh kita bergantung kepada Dia atau tidak. 神知道我们依靠他还是没有， Kita bergantung kepada uang kita, 我们依靠我们的金钱， kita bergantung kepada asuransi 我 kita, 们靠我们的保险， kita bergantung kepada kekuatan 我 kita, 们靠我们自己的力量， kita bergantung kepada dokter, 我们靠医生， kita bergantung kepada obat-obatan, 我们靠药， atau kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. 还是我们真正的依靠上帝？ Saudara, bukan berarti yang tadi saya sebutkan itu seperti uang, asuransi, obat, dokter itu nggak perlu, bukan. 不是因我刚才所说的有关金钱、医生健康保险都不重要， Bukan nggak perlu, 不是不重要， itu harus, 需要我们需要这一些， itu di dalam hikmat kita. 但是在我们的智慧里面， Tapi itu bukan yang utama. 但是不是最重要的。 Jadi betul-betul kita menempatkan Tuhan itu yang pertama. 我们真正把神居首位， Yang lainnya itu nomor 2, 3, 4 其 dan 他的是 seterusnya. 第二个、第三个、第四个。 Tuhan tahu, saudara. 神知道这一切。 Sehingga ketika kita memuliakan Tuhan, 当我们荣耀神的时候， betul-betul memuliakan Tuhan karena kita bergantung kepada Tuhan. 是因为我们真正依靠神，而我们荣耀神。 Jadi jangan diganti sama yang lain. 不要用别的代替。 Itu namanya kita tidak jujur. 如果这样，我们就不诚实。 Jadi kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. 我们要真正的依靠神。 Itulah yang saya ingin ajarkan kepada saudara. 这就是我想教导你们的。 Saya pun sama. 我也是一样， Saya juga harus bergantung kepada Tuhan. 我也要真正的依靠上 Tidak 帝， boleh bergantung kepada yang lain. 不可以靠别的。 Nah, seperti Daud. 好像大卫， Dalam keadaan yang sangat sulit sekali. 当他面对困境的时候， Tercermin sekali bahwa Daud bergantung kepada Tuhan. 证明了他真正依靠上帝。 Mazmur ini diawali dalam ayat ketiga dan keempat. 这诗篇第3节和第4节开始， Seruan permohonan kepada Tuhan untuk menyelamatkan dan memberi keadilan kepadanya. 恳求神拯救他，并替他伸冤。 Berdasarkan nama Tuhan dan keperkasaan kuasa Tuhan. 根据神的大名和神的大能， Karena itulah dia memohon dengan sangat, Tuhan mendengar dan memberi telinga kepada doa dan ucapan 他 mulutnya. 真正恳求上帝垂听他的祷告，并留心他口中所说的话。 Ini dasar utama orang Kristen berdoa. 这是基督徒祷告的主要根据， Saudara, bukan memaksa Tuhan. 不是强迫神， Bukannya Daud itu memaksa Tuhan. 大卫不是强迫神， Tetapi Daud menyandarkan penuh kepada Tuhan. Dan Itu是- artinya. 意思是大卫真正依靠神。 Tuhan, dengarkanlah doaku, ucapan mulutku. 神啊，求你垂听我的祷告，留心我口中所说的话。 Berdasarkan namamu dan keperkasaanmu, 根据 Tuhan. 你的大名和你的大能， Saudara, kita harus punya hati seperti Daud. 亲爱的弟兄姐妹，我们要像大卫有这一颗心。 Karena itulah saudara ada rangkaian permohonan yang indah yang dinyatakan di dalam Mazmur ini. 这诗篇有一个美好的恳求顺序， Ringkas, penuh makna dan pemahaman yang dalam. 简单有意义和深刻的了解， Sesuai dengan ajaran Alkitab. 根据圣经的教导， Bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan.
救恩只有在神的名字下， Tuhan Yahweh, 主耶和华， yaitu di dalam Yesus 就是 Kristus. 在耶稣基督里。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah Daud memohon keadilan kepada Tuhan. 大卫向神恳求，替他伸冤， Keadilan itu ditegakkan. 公义能够站立得住。 Ya, karena kuat dan kuasa akan keperkasaan Tuhan. 因为神的大能， Disinilah saudara Daud mengambil inti ajaran firman Tuhan. 大卫使用圣经教导的重要部分。 Sehingga doa permohonannya tidak bersifat menguraikan. 他的祷告不是解释性， Tapi to the point, langsung 而是直接讲 kepada pokok persoalan yang dia hadapi. 讲到他重要面对的问题。 Saudara kadangkala ada teori-teori berdoa ya. 有时候有祷告的理论， Bukan berarti teori-teori berdoa itu tidak baik. 不意味着那些理论是不好。 Yaitu ada teori doa itu pertama mengagungkan Tuhan. 第一个理论就是要尊重上帝， Doa itu mengucap syukur kepada Tuhan. 要向神感恩， Doa itu kemudian baru memohon pertolongan Tuhan. 后来才恳求神的帮助。 Saudara, itu teori-teori itu bagus. 这些理论也是好， Saudara, tetapi kalau dalam keadaan yang sangat mendesak, 但是如果真正在面对困境的时候， saudara, teori itu tidak perlu. 这些理论就不重要了。 Saudara, Daud itu dalam keadaan mendesak. 大卫是正在面对困境的时候， Memang ada Mazmur Daud juga mengucap syukur kepada Tuhan. 有其他诗篇，大卫是向神感 Ada 恩， juga yang memuji Tuhan dulu. 也有赞美神， Betul ada. 是真的有。 Tapi saudara sekali lagi tergantung situasinya. 再一次，我们要看面对什么样的情况。 Itulah dalam Mazmur 54 ini Daud langsung to the point. 诗篇54篇，大卫就直接讲 Tuhan tolonglah saya.：“ 神啊，求你帮助我。 Saudara boleh berdoa begitu kok. ”你们也可以这样祷告， Tidak perlu pakai teori doa yang indah-indah. 不是要用美好的理论来祷 Saudara 告。 Tuhan tahu loh keadaan kita. 神知道我们的情况， Jadi kita itu jangan menjadi orang yang munafik begitu. 我们不要成为虚假的人， Seolah-olah Tuhan perlu dipuji-puji dulu. 好 gitu 像 ya. 神需要赞美的， Lalu kemudian baru minta. 才向他恳求。 Saudara, sekali lagi teori doa boleh, bukan tidak boleh. 祷告的理论是可以，不是不可以， Tapi saudara, kita harus lihat situasinya. 但是要先看情形。 Ya, ketika saudara dan saya mendapatkan berkat dari Tuhan, 当你和我得到神的祝福的时 saudara 候， mengucap syukur harus. 你们感谢是应该的， Jangan langsung Tuhan kasih berkat lebih banyak lagi Tuhan. 不要直接说神啊，给你多多的祝福， Bukan begitu 不是这 saudara. 样。 Jadi saudara boleh setelah mendapat berkat, saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu bagus. 我们得到祝福以后，就向神感谢。 Tapi jangan menunjukkan hati yang serakah. Tuhan berkati aku lebih banyak lagi. 但是我们不可以贪心，让神一直祝福我们。 Jadi saudara Daud pada waktu itu menghadapi situasi yang sulit sekali. 大卫那个时候真正面对困境， Kayak itu dia langsung to the point. 他就直接讲， Minta pertolongan Tuhan. 向神恳求帮助。 Saudara boleh langsung berdoa begitu. 你们也可以直接向神祷告。 Misalnya dalam keadaan sakit yang luar biasa. 当我们生病的时候， Tuhan tolonglah saya. 神啊，求你帮助我， Jamah saya Tuhan. 求你高莫我， Beri kekuatan pada 给 saya 我 Tuhan. 力量， Boleh saudara. 这样也可以。 Jadi saudara permohonan itu dinyatakan oleh Daud. Permohonan itu dinyatakan oleh Daud. 大卫向神恳求， Alasannya jelas kepada orang-orang yang angkuh dan sombong. 他有正确的理由对那些骄傲和强暴的 Karena 人， mereka sedang menyerang Daud 因为他们攻击大卫， dan ingin mencabut nyawa Daud. 并寻找大卫的命。 Mereka tidak peduli kepada 他 Tuhan. 们眼中没有神。 Jadi saudara karena itulah alasan Daud sangat tepat di dalam Mazmur ini. 大卫的理由是正确的， Seperti tercantum tadi di 1 Samuel 23 dan 26. 好像撒母耳记上23和26章所记载 Kalau 的。 saudara membaca di Samuel itu,
如果你们看撒母耳记上， Saul sedang giat-giatnya mengejar Daud. 扫罗努力的追赶大卫。 Jadi sudah Saul itu masih raja. 那个时候，扫罗还是君王， Dia tentaranya banyak. 他的士兵很多， Dia lagi semangat mau apa? Bunuh Daud, kejar Daud. 他很努力的要追杀大卫。 Karena itulah sudah Daud itu kepayahan sudah harus lari ke sana kemari. 大卫就要各地逃跑。 Saudara, Tuhan itu kalau menolong kita itu bukan kayak lampu Aladin, saudara. 神如果要帮助我们，不像是魔术， Ya, seolah-olah bim salah bim langsung dapat pertolongan. 好像魔术就马上得到神的帮助。 Saudara-saudara, kadangkala Daud harus lari ke sana kemari. 大卫他需要逃跑， Jadi istilahnya apa? Hikmat bijaksana juga diperlukan. 智慧也是很需要。 Lari memang betul karena takut dengan kejaran Saul. 大卫是对，因为他害怕面对扫罗的追赶。 Karena Saul itu sedang melakukan sombong sekali dan mau melakukan kejahatan atas Daud. 扫罗那个时候是很骄傲，并对大卫要做恶事。 Orang demikian sudah tidak mungkin bisa diajak secara rohani, bicara secara rohani. 这样的人，我们不可能用属灵的跟他讲。 Karena Saul dan orang-orang yang mengikut Saul itu tidak peduli kepada Tuhan lagi. 因为扫罗和随从他的人，他们眼中没有神， Karena mereka hanya peduli pada kekuasaan. 他们只是看他们的权柄。 Jadi sudah kalau kita menghadapi musuh-musuh yang sombong demikian, 如果我们面对骄傲的敌人， saudara dan saya tidak bisa bicara secara rohani kepada mereka. 我和你不可能跟他谈属灵的事情， Karena orang-orang yang demikian ini memikirkan hanya kepentingannya sendiri. 因为这些人他们只是以我为中心， Mereka tidak pernah berpikir tentang kehendak Tuhan. 他们从来没有想到神的旨 Mereka 意， tidak pernah berpikir apa rencana Tuhan di 他们从来 dalamnya. 没有想到神有什么计划呢？ Karena itulah sudah mereka begitu kuat ya, mayoritas ingin apa? Ingin membunuh Daud. 他们人数多，所以以为很强壮，想要杀大卫。 Daud terdesak 大卫面对逼迫， karena dia minoritas. 因为他人数少， Karena itulah saudara, mereka mau mencabut nyawa Daud. 他们要寻找大卫的命。 Saudara, orang-orang yang demikian yang tidak takut akan Tuhan. 这些人不敬畏神， Sehingga mereka tidak pernah mau berdoa kepada 他 Tuhan. 们从来不要向神祷告。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah akhirnya Raja Saul saudara mau mencari kehendak Tuhan tidak bisa lagi. 扫罗想要寻找神的旨意是不可能的事， Akhirnya Saul itu bingung. 扫罗就忧虑， Akhirnya dia pergi ke perempuan Endor. 他去引导人找妇人，教鬼的妇人。 Cari apa saudara? Cari dukun. 找什么呢？找教鬼的妇人， Ya, pemanggil arwah di Endor. 教鬼的妇人。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Orang yang tidak peduli kepada Tuhan. 他们眼中没有神， Walaupun dulunya mengikut Tuhan. 虽然他以前是跟随神的人， Tapi kemudian tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. 但是他不要聆听神的话， Tidak betul-betul setia kepada Tuhan. 没有真正的忠心神， Akhirnya Tuhan tinggalkan dia. 神就离弃了他， Seperti Raja 好 Saul. 像扫罗一样， Akhirnya tersesat dan semakin tersesat. 他就迷路，迷失了自己。 Saudara yang dikasihi oleh 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， Itulah Daud terus memberikan permohonan kepada Tuhan. 他一直向神恳求， Dan menyatakan kepercayaan yang kuat 证明了他坚固的信仰， sebagai pengakuan iman 成为他信心的告白 dan harapannya kepada Tuhan. 和对神的盼望。 Dan dia mau komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan. 他有感恩神的心， Dan apa yang akan terjadi nantinya? 以后未来发生了什么事情？ Kalau Tuhan menjawab doanya. 如果神回答他的祷告， Sebab itu saudara terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sangat baik sekali.
印尼圣经公会的翻译是非常 Katakan 好。 sesungguhnya ayat yang ke-6. 第6节，他用实际上这个词， Sesungguhnya itu kata-kata yang betul-betul itu dari kedalaman hati Daud. 实际上这个词是真正从大卫信里面。 Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. 实际上神是帮助我的，是扶持我命的。 Saudara, inilah pengakuan iman yang dahsyat dari Daud. 这是非常好的信心告白。 Memang Daud belum merasakan langsung pertolongan Tuhan. 大卫他没有马上感觉到神的帮 Dia 助， masih dikejar. 扫罗正在一直追赶他， Saya bayangkan saudara mungkin dia masih ngos-ngosan saudara. 他还是七上八下， Tapi dia katakan, Tuhan penolongku. 但是他说神帮助我的， Tuhan adalah Allahku. 扶持我的神。 Saudara, kata-kata yang dipakai ini adalah dua kata, yaitu Tuhan Yahweh dan Allah Elohim dan Tuhan Adonai. 他用了2个词 ，Elohim 上帝是和 Adonai 上帝。 Allah Elohim adalah penolongku. Elohim 上帝是帮助我的人 Tuhan Adonai adalah yang menopangku. ，Adonai 上帝是扶持我的人。 Saudara, 我的神 Allah Elohim menunjuk kepada Allah pencipta. Elohim 上帝是指创造的上帝 Apa itu Tuhan Adonai? ，Adonai 上帝是什么呢？ Yaitu Tuhan perjanjian. 就是立约的上帝。 Saudara, Adonai itu akhirnya menjadi kata-kata yang umum bagi orang Israel. Adonai 成为对以色列成为普通的话， Mengganti kata Yahweh. 代替了耶和华这个词。 Karena mereka ingat hukum Taurat yang keempat, hukum keempat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 他们记得十条诫命的第10条，不可妄称耶和华你神的名。 Seolah-olah jadi menyebut nama Yahweh pun mereka ketakutan, jangan sampai itu sembarangan. 如果说耶和华，他们也是很惧怕，不可以妄称。 Kayak itu kata Yahweh kemudian diganti Adonai. 耶和华换成 Adonai。 Ya, sehingga ketika menyebut nama Tuhan Adonai, 当他们说 Adonai 上帝， itu artinya Tuhan perjanjian. 意思是立约的上帝， Yaitu Tuhan yang telah mengikat dirinya dengan umatnya. 神与他的百姓立了约， Jadi saudara, ini pengakuan yang luar biasa sekali. 这是非常好的信心告白。 Karena itulah muncullah pengharapan dalam diri Daud. 他的盼望就出现了， Agar kejahatan itu berbalik 恶是扭转， dan membinasakan para musuhnya. 并消灭他的敌人。 Jika kita mengingat catatan dalam 1 Samuel, 如果我们记得撒母耳记上的记载， saudara, Saul sedang giat-giatnya mengejar 扫 Daud. 罗正在努力的追赶大卫， Saudara lihat di dalam pasal 23 1 Samuel. 在第23章， Jadi sudah kemudian ketika sedang giat-giatnya mengejar Daud, 当扫罗正在努力的追赶大卫的时候， akhirnya sudah ada pertolongan Tuhan. 神的帮助就来了。 Lalu Raja Saul mendengar berita. 扫罗就听到消息， Ayo cepat-cepat karena bangsa Filistin menyerbu Israel. 你要快快回去，因为非利士人攻打以色列。 Akhirnya Saul membatalkan pengejarannya kepada Daud. 扫罗就停止不追大卫。 Saudara, kadangkala Tuhan bekerjanya itu unik. 有时候上帝的作为是很独特的。 Ketika Saul sedang giat-giatnya mengejar Daud, 当扫罗正在努力的追赶大卫的时候， otomatis kan konsentrasi tidak kepada daerah kekuasaannya. 他没有专心于以色列， Hanya mereka sedang diserbu oleh Filistin. 非利士人攻打以色列， Akhirnya sudah diberitahukan kepada Raja Saul. 以色列人就报告给扫罗， Kita sedang diserang oleh Filistin. 非利士人攻打我们。 Akhirnya Saul harus memberhentikan pengejarannya 扫罗 kepada 就 Daud. 停止不再追大卫。 Saudara, disitulah kita lihat cara kerja Tuhan. 我们看上帝的作为，
cara kerja Tuhan bukan mengikuti keinginan kita. 上帝的作为不是按照我们的旨意。 Karena itulah sebagai orang Kristen kita tidak boleh memaksa Tuhan. 成为基督徒，我们不可以强迫上帝。 Karena itu tadi saya katakan Daud tidak memaksa Tuhan. 大卫他没有强迫上 Tapi 帝， Daud begitu kuat bersandar kepada Tuhan. 但是大卫他是真正依靠上帝。 Jadi kuat bersandar Tuhan beda dengan memaksa Tuhan. 真正依靠上帝跟强迫神是完全不同。 Kalau kuat bersandar Tuhan berarti menghormati Tuhan. 真正依靠上帝是尊敬神。 Kalau memaksa Tuhan itu menganggap Tuhan sebagai pegawai saya. 如果强迫神是把神当作我们的工人， Inilah bedanya, saudara. 是完全不一样。 Karena itulah Daud menyebut nama Allah Yahweh, Allah Elohim dan Tuhan Adonai, Tuhan Yahweh. 大卫就说 Elohim 上帝和阿多乃上帝就是主耶和华。 Ya, jadi saudara, Daud betul-betul menyatakan imannya kepada Tuhan. 大卫他真正向上帝证明了他的信心。 Dan bahkan saudara nantinya Daud akan memberikan persembahan syukur 大卫向神感恩， sebagai suatu ketulusan dan kebersihan hati Daud 代表他的诚心。 untuk nantinya menjalankan ibadah kepada 当 Tuhan. 他敬拜神的时候， Ingat nggak saudara pernah perintah Tuhan kepada bangsa Israel, 神命令以色列， termasuk Tuhan Yesus. 包括主耶稣， Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan 如果你们要敬拜神， atau mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, 还是要向神献祭， hatimu teringat ada masalah dengan saudaramu, 你的心记得你跟你的弟兄有问题， tinggalkan persembahanmu, tinggalkan korbanmu, 你要离开你的献祭， berdamailah dulu dengan saudaramu. 你要跟你的弟兄和平， Itu jelas. 这是很清楚的告诉我们。 Saudara, Daud ketika mengatakan nanti aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. 我要向神感恩， Aku akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. 我要向神献祭。 Saudara, Daud tidak memusuhi Saul. 大卫他没有把把扫罗当作敌人。 Terbukti ketika Daud sempat 2 kali langsung menghadapi Saul. 证明了当大卫他有2次机会面对扫罗， Tinggal tancapkan tombaknya, Saul langsung mati. 他直接把枪刺扫罗，扫罗就马上死掉。 Tapi Daud apa? Gemetar. 大卫他就手 Nah, apalagi saudara, akhirnya ketika Daud memotong jubah Saul. 当大卫剪掉扫罗的外袍， Daud hatinya gemetar. 大卫的心就七上八下。 Padahal saudara jenderalnya ngomong, ini kesempatan, ini dari Tuhan, bunuh. 大卫的将军已经跟他讲了，这是好的机会，是神给你的机会。 Apa yang Daud katakan? 大卫说什么呢？ 2 kali itu. 有2次， Mana mungkin aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. 我不可能碰神高莫的人。 Walaupun sebetulnya Raja Saul, Tuhan sudah tidak lagi mengurapi Raja Saul. 虽然神没有在高莫扫罗， Walaupun Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. 虽然神已经离弃了扫罗， Tapi Daud tetap menghargai urapan itu. 大卫他尊重神高莫的人， Tetap Daud menghargai Saul tetap adalah raja. 大卫他还是尊重扫罗是君王， Bukan karena Saul itu mertuanya. 不是因为扫罗是他的岳父， Bukankah Daud menikah dengan anak perempuannya Saul, bukan? 大卫和扫罗的女儿结婚， Bukan juga karena Yonatan anak Raja Saul telah mengikat perjanjian dengan Daud. 不是因为扫罗的儿子约拿单与大卫立了约。 Ini 2 alasan yang penting sebetulnya. 这是两个理由，很重要的理由。 Anak perempuan Raja Saul jadi istrinya Daud.
扫罗的女儿成为大卫的妻子。 Lalu anak laki-lakinya sebagai putra mahkota Saul telah mengikat perjanjian dengan Daud. 扫罗的儿子与大卫已经立了约。 Alasan Daud bukan itu. 大卫不是用那种理由， Alasan Daud adalah mana mungkin aku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. 我不可能碰神高莫的人。 Jadi saudara, Daud itu bukan orang yang nepotisme. 大卫他不是靠关系的人， Kita ini sering nepotisme. 我们时常靠关系。 Oh dia saudaraku. 他是我的亲戚， Oh itu masih familiku. 他是我的家属， Oh itu masih ponakanku. 他是我的侄儿， Oh itu masih macam-macam lah 还有 nepotisme. 很多种。 Tapi saudara, Daud tidak melihat itu. 大卫他没有靠关系， Daud melihat yang spiritual. 大卫是看灵性的， Saudara, ini perlu bagi saudara dan saya. 我们也需要这样。 Walaupun Saul itu seolah-olah sudah ditinggalkan Tuhan. 虽然神已经离弃了扫罗， Saul itu memang sudah tanda petik saya sebut brengsek lah. 扫罗已经败坏了， Ya. Tapi Daud masih tetap menghargai. Mana mungkin aku menjamah orang yang diurapi 但是 Tuhan. 大卫还是仍然尊重扫罗，我不可能碰神高莫的人。 Itulah kejujuran hati Daud. 这是大卫的诚信， Itulah hati yang tanda petik jujur dari Daud. 是很诚实。 Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kita bisa menipu orang lain. 我们可以欺骗别人， Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. 但是我们不能欺骗上帝。 Ketika saya ngomong ini, hati saya takut sekali. 当我这样讲，我的心也是惧怕， Saya pun tidak bisa menipu Tuhan. 我自己也不能欺骗上帝。 Saudara, kita bisa ngomong, saya jujur, saya jujur. 我们可以说我是很诚实的人， Tapi saudara, kita bisa ngomong kepada orang lain, saya jujur, saya jujur. 我们可以向别人说我是诚实的人， Saya tulus, saya tulus. 我是真诚的人。 Tapi Tuhan tahu betul-betul kita tulus dan jujur enggak? 但是神知道我们是否诚实和真诚的人。 Saudara, memang saya tidak tahu hati Daud. 虽然我不知道大卫的心， Tapi kalau Tuhan mengatakan orang melihat apa yang dilihat apa yang lihat dari luar. Manusia melihat apa yang di luar, yang kelihatan. 人是看外表的， Tapi aku melihat hatinya. 但是我是看内心。 Dan Daud adalah orang yang selalu mau diuji hatinya oleh Tuhan. 大卫是愿意被神Diuji 被 hatinya. 神试验， Saudara, Daud orang yang mau diuji hatinya. 大卫愿意被神试验。 Itu ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. 当拿单先知责怪他， Daud ditegur dosanya, itulah kamu. Daud tidak membela diri. 因为扫罗犯罪，先知拿单就责怪他，他没有保护他自己。 Daud langsung mengakui dosanya. 大卫马上认罪， Daud langsung mengoyakkan jubahnya. 他就撕掉他的外袍， Daud langsung menaburkan abu ke atas 他 kepalanya. 把灰放在他的头上， Daud langsung menangis, Dia minta cuma- ampun. 他就马上哭泣向神恳求赦免。 Lain dengan Saul, 跟扫罗不一样， ditegur oleh Nabi Samuel. 当撒母耳责怪扫罗的时候， Samuel jangan gitu dong. 他就说：“撒母耳，你不要不这样， Hargai aku di depan rakyat, aku raja loh. 你在我百姓，你要尊重我，我是君王， Aku malu nih, aku 我 malu. 害羞。” Saul hanya memikirkan apa? Kedudukannya. 他想考虑到他的地位， Saul itu maunya jaim, jaga image. 他是考虑到他的地位。 Saudara, kita seringkali maunya gitu kan, 我 jaga 们也是 image. 只想这样。 Saudara, Tuhan mau orang yang hatinya jujur di hadapan 神 Tuhan. 要诚实的人， Itulah firman Tuhan. 这是神的话。 Firman Tuhan ini kekal. Saudara. 神的话是永恒的， Itulah yang diingini Tuhan. 是神所要的。 Mari kita menjadi orang belajar, orang yang jujur hatinya di hadapan Tuhan. 我们要学习在神面前成为诚实的人。 Kita
tidak bisa membela diri di hadapan Tuhan. 我们在神面前不能保护自己， Karena Tuhan melihat kita 100%. Tuhan melihat kita 100% seperti apa diri kita. 神完全知道我们是怎么样的一个人， Tuhan tahu semuanya. 神知道一切。 Sehingga kalau saudara dan saya menghadap Tuhan, 如果你和我在神面前， pasti tidak bisa mulut kita membela diri. Nggak 我 bisa. 们不可能辩护自己。 Kayak itulah kalau kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, 如果我们的眼睛专注于神， kita hanya menyerahkan kepada Tuhan saja. 我们只能把交托给神， Itulah yang Daud lakukan. 就是大卫这样做。 Dan akhirnya Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan 大卫就得到神的帮助， dalam situasi yang paling kritis pun. 在最困难的时候，神就帮助他， Hanya Tuhan pimpin. 神引导他， Walaupun tidak instan, 没有马上引导， tapi dia mau menunggu dengan setia. 但是他忠心的等候。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Berkatilah firman-Mu ya Bapa untuk kami semua. Kami mau belajar seperti Daud. Bergantung penuh kepada Tuhan. Dan hatinya betul-betul jujur kepada Tuhan. Daud tidak membenci Saul. Walaupun Saul telah berulang kali ingin membunuh Daud. Bahkan Daud mendapat kesempatan 2 kali untuk bisa membunuh Saul. Daud gemetar dan tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Bapa, begitu jujurnya, begitu menjaga kebersihan hatinya, takut kepada hal-hal spiritual karena Tuhan yang diutamakan dalam hidupnya. Tolonglah ya Bapa, sekalipun harus menghadapi banyak kesulitan, harus lari ke sana kemari, menghadapi kejaran-kejaran, kesulitan-kesulitan, Daud tetap bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tolong supaya kami belajar. Mungkin kami tidak seperti Daud, tetapi mungkin kami menghadapi banyak masalah dalam bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tapi bagaimana kami betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan hati kami selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah firman-Mu. Kami akan pulang sertai perjalanan kami. Berikan istirahat yang nyenyak. Dan berikan kami kekuatan untuk besok menjalankan tugas-tugas kami sesuai rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa kebaktian doa selesai.